A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat? Alhamdulillah. Kan, mudah-mudahan anda semua terbaik insya-Allah. Hari ini hari Selasa. Semalam kita tak sempat nak live sebab kita terlalu sibuk dengan pengurusan madrasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doakan mudah-mudahan perjalanan madrasah Pak Riz berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang terbaik dapat kita hasilkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak nampak. Okey. Tak nampak. Okay. Setiap hari kita perbanyakkan syukur kita pada Allah SWT. Kita ni hamba. Belajar menjadi hamba. Itu paling penting lah. Kalau kita tak bawa diri kita sebagai seorang hamba setiap hari, kita takut-takut kita lakukan banyak maksiat dalam hidup. Kegagalan kita mentarbiyah, mendidik, membimbing anak-anak menjadi seorang hamba, mereka akibatnya mereka buat banyak kesilapan dalam hidup. Ada
ibu apa tanya, Pak Aris, kenapa anak saya masa sekolah rendah tu bagus dia? Kenapa bila dia pergi sekolah menengah, dia mula jadi liar? Kenapa dia pergi sekolah menengah, dia mula menjawab? Kenapa dia pergi sekolah menengah, dia mula mengasingkan diri? Kenapa dia dah berada kat sekolah menengah, dah mula dah pandai nak berbohong? Pergi sekolah menengah dah pandai merokok. Berada kat sekolah menengah dah mula dah balik lewat. Kenapa Pak Aris? Sedangkan darjah 1 sampai darjah 6 tahun dengan kita, kan, masuk saja form 1, tak sampai beberapa minggu atau sebulan 2, dia dah jadi liar. Dia dah mula pentingkan kawan, dia dah mula ikutkan kawan, dia dah mula dah belajar hisap rokok. Kenapa semua ni berlaku, tuan-tuan dan puan? Sebab kita tak pernah bersedia untuk menerima kenyataan bahawa anak kita nanti ujiannya besar. Kita tak pernah bersedia. Saya ada seorang personal coaching saya ni, kan, baru masuk 2 hari lepas. 2 hari lepas 2 lepas saya ada coaching dadah, kan, tapi kita tak tunjuklah muka. Dia kata dia takut saya tunjuk muka dia. Saya tak akanlah kita nak aibkan orang, kan, tak. Saya kata bila anda dah berubah jadi bagus, anda dah bersedia untuk tolong orang lain, maka kita akan share hidup anda. Sekarang tak, kan, duduk sebelah saya sekarang ni. Dia termenung ayat. Kan? Sebab kita tak bersedia menerima kenyataan bahawa anak kita ni pastinya akan diuji dengan kawan-kawan. Ujian di sekolah rendah mungkin tak sehebat ujian sekolah menengah. Walaupun hakikatnya, walaupun realitinya ada anak-anak kita yang tewas seawal sekolah rendah. Dia dah kena rokok seawal sekolah rendah. Bila Pak Aris handle pelajar-pelajar yang hisap dadah ni, ada kebanyakan bukan sedikit, kebanyakan mereka kena rokok sekolah rendah. Bukan kena rokok sekolah menengah, kena rokok sekolah rendah. Bila dia kena rokok sekolah rendah, dah terlalu bosan dengan rokok, dia main dadah. Nampak tak? Sebab darjah 5 dah main rokok. Darjah 5 main rokok, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 mula kena dadah. Sebab dah terlalu lama dengan rokok, dia dah bosan. Dia nak up sikit, dia nak high sikit, kan? Jadi ini yang kita sebagai ibu bapa terlepas pandang. Nampak tak? Sebenarnya kalau kita terjemahkan kehidupan sebagai seorang hamba, kita faham bagaimana nak bangunkan anak kita menjadi hamba pada Allah, bukan hamba pada mak bapak. Kan? Hamba pada Allah, insya-Allah kita mampu selamatkan anak-anak kita. Faham ke faham? Satu di madrasah, kita bukan senang. Kan? Cakap ni memang senang sahabat. Bicara ni memang mudah. Sebenarnya tidak semudah itu. Di madrasah kami. Oleh kerana Pak Aris handle madrasah ni, Pak Aris punya madrasah sendiri, jadi Pak Aris tanamkan, terapkan, kan, semaikan, suburkan kehidupan sebagai seorang hamba. Tapi tak semudah itu. Dan dia tidak sesenang itu. Nampak kan? Nak terapkan di kalangan pelajar, remaja, anak-anak bahawa kita ni adalah hamba. Kita ni adalah hamba yang meminjam daripada Allah SWT dalam semua aspek, dalam semua perkara. Tapi kalau dia kat rumah, dia tak dibangunkan sebagai seorang hamba, maka dia datang, dia yakin bahawa dia kaya, dia yakin bahawa bapak dia berada, itu yang sangat sukar kita bangunkan. Nampak tak? Malah mak bapak pula jenis mak bapak yang baik, tapi ikut cakap anak. Baik, sampai ke tahap apa anak cakap dia ikut. Apa kata anak, itulah keputusan rumah tangga. Nampak tak? Contohlah, tanya pada anak, nak belajar madrasah lagi ke tak nak? Tak nak lah. Maka dia buat keputusan tak payah masuk madrasah. Nampak tak? Dia tanya anak dia, ni cuti depan panjang ni, kau boleh balik tak nak baca Quran ni? Cuti depan panjang ni, boleh tak kau nak balik madrasah nak baca Quran ni? Kan? Anak kata, alah tak tahulah ya, rasa macam susah lah. Susah nak hafal Quran. Maka dia berhentikan anak dia sebab dia minta pendapat anak dan jawapan anak itulah keputusan hidup dia. Dan dia pun kata ni biasa perkongsiannya dilakukan oleh ramai sahabat-sahabat yang ada madrasah pada Pak Aris. Pak Aris pun ada lalui juga, kan? Kata mak apa, kita bukan tak nak Pak Aris, kalau kita sekarang hantar anak kita macam paksa baca Quran lagi bagus daripada kau paksa duduk TV. Tengok TV kau paksa, tak kan? Sebab maksiat buat apa paksa? Maksiat dia datang sendiri. Nak buat benda baik nak kena paksa. Nampak tak? Kan? Pak Aris, kalau kita paksa anak kita baca Quran, kalau dia tak nak, kan tak bagus. Itulah aku cakap. Sebab kita sendiri pun tak jadi hamba. Maka bila kita tak jadi hamba, kita tak faham kehidupan seorang hamba. Nampak tak? Budak kecil-kecil ni, kita kena pimpin dia. Bukan dia pimpin kita, kita pimpin dia. Bila kita pimpin anak kita, tentulah kita tahu nak bawa dia ke mana. Tapi kalau dia pimpin kita, dia akan bawa kita ke tempat yang dia suka. Tempat nafsu serakah dia dipenuhi. Kan? Tentulah dah cuti panjang-panjang, dia lebih minat main handphone berbanding dengan Quran.
tentulah dia lebih seronok menatap wajah handphone berbanding menatap wajah Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu sangat penting untuk kita sebagai ibu, kita sebagai ayah, kita sebagai ketua keluarga faham tugas kita sebagai seorang hamba. Peranan kita menjadi sebagai hamba tu macam mana? Kalau tak kita jadi hamba ganja, kita jadi hamba dadah, kita jadi hamba rokok, kita jadi hamba arak, kita jadi hamba judi, kita jadi hamba perempuan, kaki perempuan. Kan kita jadi hamba duit sebab kita suka kerja cari duit. Maka kerana jadi hamba duitlah kita pecah amanah, makan rasuah. Nampak tak? Kan? Ada orang sanggup pakai sangkau sihir jatuhkan pesaing dia sebab dia terlalu gila kepada kuasa. Nampak kan? Faham ke faham? Dia jadi hamba pada kuasa. Dia jadi hamba kepada keinginan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu dah sahabat-sahabat, semasa anak kecil ni terapkan dalam diri dia hamba. Contoh, Pak Ris bagi tahu. Macam mana kita nak terapkan anak kita dia jadi seorang hamba? Tetap lagi kita boleh terapkan. Tapi sebab kita tak tahu. Bila kita tak tahu, maka kita tak bawa lah elemen-elemen besar ni. Siapa nak tahu tulis nak, Pak Ris kongsikan. Kan? Macam mana kita nak terapkan Pak Ris yang dia tu, kita nak sedarkan dia tu hamba. Macam mana? So, tulis nak, Pak Ris kongsi kepada anda. Sambil-sambil tu, sahabat-sahabat, kan anda share dan anda boleh kirimkan soalan kepada Pak Ris. Kita menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat. Ingat baik-baik. Ni ada anak muda tepi saya ni, umur dia 20 lebih tahun, kan? Orangnya dunia sekolah pandai ni, sekolah hebat. Sekolah bagus. Kan? Dia tengok je Pak Ris nampak. Tapi salah bawa diri. Salah pimpin diri. Nampak tak? Akhirnya terlibat dengan dadah. Tak ada mak, tak ada ayah yang nak tengok anak yang terbakar. Tak ada mak dan ayah nak lihat anaknya rosak. Kan? Jadi, bila anak tersalah pimpin diri. Jangan tak usah cerita pasal salah pilih kawan lah, salah. Tak payah. Anak tersalah pimpin diri sendiri, maka dia pasti akan pimpin diri dia ke lembah maksiat. Bila dia pimpin diri dia ke lembah maksiat, dia akan jumpa semua kawan yang buat maksiat. Kalau dia pimpin diri dia pergi ke masjid, dia akan jumpa banyak anak remaja yang berada di masjid. Dia pimpin dirinya untuk jalan agama, maka dia jumpa banyak orang yang menghidupkan agama. So kita tidak bangunkan anak kita untuk, kita tak didik dan tarbiyah dia bagaimana nak jadi seorang hamba. Salah satunya iaitu memimpin diri. Kita tak ada ilmu bagaimana kita boleh bimbing anak kita supaya dia pandai pimpin diri dia. So Pak Ris nak kongsi ni. Dan mudah-mudahan ada manfaat. Bagaimana kita boleh didik dan tarbiyah anak kita supaya dia faham yang dia tu hamba. Dia tahu yang dia hamba. Macam mana? Ini teknik dia. Kita kongsikan. Kalau banyak nakkan kita kongsilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sampai-sampai tu kita share video ini pada sahabat-sahabat teman-teman kita. Mudah-mudahan ada antara anda yang dapat bantu mereka melalui video ini. Kan? Mungkin ada antara sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan buntu, dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah. Kita mana tahu kan? Kadang-kadang kita mungkin fikir kita saja yang susah. Tak, dalam dunia ni kan, kita kadang-kadang pandang orang tersenyum, tapi hati dia menangis. Siapa faham? Siapa tahu? Kita nampak wajah dia tersenyum, ya Allah, kan? Dia bergurau-gurau dengan orang, kita rasa dia bahagia. Tak, kadang-kadang dia bergurau tu nak menutup kerisauan, kerunsingan, kesedihan yang sedang melanda diri dia. Kadang-kadang mereka buat sibuk, kerja tak berhenti-henti sebab nak menutup kerisauan, kerunsingan, keresahan, kesunyian dalam diri mereka. Faham ke faham? Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, best, bagus orang ni, kerjanya bagus, kerjanya sungguh-sungguh. Sebenarnya dia buat tu untuk menutup kerunsingannya dia ada. Kalau dia berhenti buat kerja, dia duduk, dia melayan perasaan dia, dia akan teringat banyak benda-benda yang tak patut dia teringat, menyebabkan dia menangis, menyebabkan dia risau, menyebabkan dia resah. Nampak tak? Ada orang dia tak mampu sembunyikan masalah dia, tergambar, terpacar di wajah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itulah dalam hidup ni sahabat-sahabat, kan, kita kena percaya ada ramai orang ada masalah. Dan inilah peluang untuk kita kembali pada Allah SWT. Bila kita ada peluang untuk kembali pada Allah, jangan tangguh. Orang yang bertangguh adalah orang yang sentiasa beri alasan. Orang yang ada alasan adalah orang yang sentiasa bertangguh. Orang yang suka bertangguh adalah orang yang tidak akan jumpa kejayaan hidup. Orang yang tak jumpa kejayaan hidup, salah satu sebabnya kenapa dia bertangguh. Kerana dia bertangguh. Nantilah Pak Ris, saya kalau orang sedadah, dia akan cakap, tak, saya yakin saya boleh berhenti. Dia perkataan tu dia dah ungkap 4-5 tahun yang lepas dah. Saya yakin boleh berhenti, saya yakin boleh berhenti, saya yakin boleh berhenti. Dan melalui proses 4 tahun, 3 tahun dah.
Nampak tak? Sebab kita suka beri alasan. Sedangkan nafas kita pasti akan berhenti. Maka kita jangan berhenti daripada berusaha untuk berubah jadi lebih baik. Faham ke faham? Nafas kita bila masa berhenti. Kita takut nafas kita berhenti di saat kita tak berhenti buat maksiat. Dengar tu. Fahamkan tu. Tulis kat ruang komen. Kita takut, kan? Kita takut di saat nafas kita berhenti. Di saat kita nafas kita berhenti, kan? Pada waktu itu kita tak sempat berhenti, kan, melakukan maksiat. Nafas kita berhenti tapi maksiat tidak berhenti. Kita takut, na'uzubillah min zalik. Kita tak mau di saat nafas kita berhenti, maksiat masih tidak berhenti. Itu yang kita takut. Jadi tolonglah, kan, jangan bertangguh dalam keadaan kita hari ini. Bila-bila masa Allah boleh panggil, kita kena faham. Itu sifat seorang hamba. Dia faham, dia datang dan dia akan pergi. Dia datang, dia akan pergi. Wanita ni bila dia mengandung, tahulah akan lahir ni seorang bayi. Nampak tak? Tapi bila? Wallahu alam, itu kuasa Allah. Bila lahir tak tahu. Walaupun doktor boleh ramalkan, tak tahu minit ke berapa, jam ke berapa pun tak boleh ramal. Mungkin anda akan bersalah ini, mungkin anda bersalah ini, tapi minit ke berapa, jam ke berapa, masanya berapa, tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Dan pastinya kita akan pergi. Dan di saat kita pergi, pastikan maksiat sudah pun pergi. Di saat kita pergi, pastikan maksiat telah pun pergi. Jangan di saat kita pergi, maksiat itu masih lagi duduk di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itulah, tuan-tuan puan, adalah satu kewajipan bagi kita. Nak lahirkan, nak bimbing, nak bantu, nak terbiak anak-anak menjadi anak soleh. Anak yang baik. Anak yang patuh pada perintah Allah. Kemudiannya dia patuh pada perintah ibu ayah. Perintah Allah dia patuh, perintah ibu ayah dia patuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saya nak ambil Imam Malik. Ini pendapat kata-kata Imam Malik. Imam Malik ni seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya. Imam Malik, kan? Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun seorang ulama besar, tapi dia juga seorang ahli perniagaan yang hebat. Tapi menariknya, walaupun dia seorang ahli perniagaan yang berjaya, yang hebat, yang luar biasa, tapi dia meninggal tak tinggalkan harta. Dia tak tinggal harta pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika dia meninggal, dia tidak tinggalkan harta pun. Ketika dia tanya kenapa dia tak ada perancangan nak tinggalkan harta, bagi dia, kata dia apa? Kalau aku tinggalkan anak soleh, untuk apa aku tinggalkan harta? Sebab harta akan datang. Harta akan datang sendiri bagi orang yang beriman pada Allah. Bagi orang yang Allah sayang dia, Allah jamin hidup dia. Jadi untuk apa aku tinggalkan harta dia, sedangkan Allah dah jamin hidup dia? Kalau aku berjaya tinggalkan anak yang baik, maka Allah jamin hidup dia. Maka harta itu tak penting. Seandainya aku mampu lahirkan anak yang soleh, harta tak penting untuk aku wariskan kepada dia. Sebab Allah jamin kepada orang yang soleh kehidupan dia, dunia akhirat. Subhanallah. Kan? Harta aku mungkin saja akan menyebabkan anak aku tersesat dalam perjalanan. Kan? Jadi tugas aku lahirkan anak yang soleh. Bukan tinggalkan harta, tinggalkan anak yang soleh. So bila anak yang soleh itu dapat dilahirkan, harta sudah tak penting dah. Itulah harta kita di alam barzah, itulah harta kita di akhirat nanti. Tinggalkan anak soleh, itulah harta kita, sahabat. Satu, ulama-ulama dulu dia tak tinggalkan harta. Nampak tak? Dia habis bersedekah, dia habis infak. Kan? Sebab tugas dia bukan tinggalkan harta, tugas dia tinggalkan anak soleh. Nampak? Faham ke faham? Tulis kat ruang komen tu, tuan-tuan dan puan. Kan? Tugas kita ni, sahabat, bukan nak tinggalkan harta. Itu bonus lah kalau tinggalkan harta. Tapi tugas kita sebagai seorang hamba Allah ialah nak tinggalkan, nak lahirkan anak-anak soleh. Kan? Kita nak zahirkan yang anak kita ni soleh. Ini perjuangan kita. Nampak tak? Kan? Sebab tu nak lahirkan anak soleh ni ujian dia besar. Mesti besar. Anda akan berjumpa ramai orang-orang yang akan mengganggu gugat untuk anda, menghalang anda untuk lahirkan anak soleh. Anda ni nak lahirkan anak soleh, anda akan jumpa banyak orang-orang yang akan sabotas usaha anda. Anda kena faham ni. Ketika anda nak lahirkan anak soleh, anda buat apa? Anda hantar anak-anak ke pondok, anda hantar anak anda ke madrasah, anda hantar anak anda pergi sekolah aliran agama, anda bawa ustaz, ustazah datang rumah ajar anak-anak seluruh ahli keluarga belajar agama, ilmu fiqh, ilmu fardu ain, belajar Quran, belajar tajwid, belajar hukum hakam, belajar huruf, belajar macam-macam yang berkaitan agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab kita nak tinggalkan, nak lahirkan anak-anak soleh, tapi akan didatangkan dengan sabotas roblok kan, yang akan menyebabkan banyak orang tercicir, terpinggir, akhirnya terkeluar daripada track untuk lahirkan anak soleh.
Anda hantar anak, dengar. Anda hantar anak anda pergi madrasah. Kan? Dah bagus anak anda belajar. Datang pula manusia-manusia yang direkrut oleh iblis ni akan pengaruh anda. Kan? Anak engkau dah berapa lama tu tak habis-habis. Nampak tak? Maka kita mula terfikir, yelah tak habis, kita berhentikan. Masuk sekolah, anak kita jumpa ramai manusia yang akan gosakkan pemikiran dia, gosakkan perjalanan dia, habis. Nampak tak? Ini cabaran hari ni. Ramai orang akan datang untuk sabotas impian kita. Ramai orang akan datang untuk sabotas perjalanan hidup kita. Dulu kita masuk madrasah, kan? Kita masukkan anak kita pondok, kita tak kenal orang lain. Kita masukkan. Tapi hari demi hari yang berlalu kita kenal ramai orang. Orang-orang ni ada antara mereka yang manusia gagal, manusia yang kecewa, manusia yang penuh dengan kekecewaan. Mereka akan buat orang lain pun kecewa. Habis perjalanan. Habis. Kan? Baik-baik anak kita pegang Quran, akhirnya dia pegang handphone. Ni bukan gurau ni. Baik-baik dia pegang Quran dalam masa 24 jam yang Allah bagi, 10-15 jam dia pegang Quran. Kan? Akhirnya dia pegang apa? Dia pegang handphone lebih banyak masa. Nampak tak? Sebab kita disabotaj tanpa kita perasan. Dan kerana itulah, kan, kita harus faham, tugas kita nak tinggalkan anak soleh, kita bersedia untuk terima ujian. Kalau anda bersedia, kalau anda sedar bahawa anda nak tinggalkan anak soleh, maka anda sepatutnya bersedia untuk terima ujian. Kan? Ini kau dengar orang cakap sikit, kau dah mula goncang. Telinga kau memang duduk kat luar, sentiasa dengar cerita orang. Takkan setiap kali kau dengar cerita orang, kau buat keputusan kerana cerita orang, kau bukan orang yang hebat. Sebab tu ada orang miskin kekal miskin. Saya ambil satu contoh keluarga miskin. Ada saya kenal keluarga miskin. Dia dengar cerita orang, dia mula ambil tindakan. Kan? Dia ambil tindakan. Bagi saya ini tindakan yang bodoh. Nampak tak? Sebab tu kita miskin. Sebab kita hidup dengan kepercayaan orang. Setiap kali orang bercakap, kita percaya. Setiap kali orang bercakap, kita percaya. Setiap kali orang bercakap, kita percaya. Ya aku heran Nabi cakap, kau tak percaya. Nabi cakap, dekat dengan Allah. Nabi bagi tahu, Nabi sampai ke Al-Quran, bila ada ujian, ujian tu apa? Ujian tu apa? Antaranya orang cerita hal orang. Kembali pada Allah, solat dan sabar. Tapi kamu buat apa? Kamu sampaikan pula, dah dengar berita buruk, kamu sampai pada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini kita lakukan. Nampak tak? Kita tak bijak. Dalam menguruskan kehidupan kita, kadang-kadang kita tak bijak. Maka kita terperangkap dengan kehidupan yang salah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nanti kita habiskan kata Imam Malik. Kata Imam Malik, jika aku tidak mampu lahirkan anak soleh, untuk apa aku tinggalkan harta? Nampak tak? Jika aku mampu tinggalkan anak soleh, maka tidak perlu harta aku tinggalkan, kerana harta akan datang sendiri. Tapi kalau aku gagal membangunkan, melahirkan, menzahirkan anak soleh, untuk apa aku tinggalkan harta? Nampak tak? Faham ke faham? Kan? Kalau dah anak tak soleh, anak tak solat, anak tak puasa, anak lipat dengan kawan, anak warga, bawa jantan, bawa betina, bawa lelaki, kulu kili. Nampak tak? Naik motor, minum marak, pergi pub, pergi diskon, kau tinggalkan harta. Dengan harta tu, dengan kau kena campak besok. Nampak tak? Dengan harta tu lah dia bawa, dia pergi pub. Sebab engkau belikan dia motor lah, dia pergi pub, dia pergi disko, dia pergi karaoke. Dia bawa perempuan, dia berzina kat hotel. Engkau bagi dia duit, engkau tinggalkan harta, engkau meninggal, wasiat banyak, duit banyak. Dia tak ada iman, dia tak ada amal. Maka dia salah gunakan duit tu. Kata Imam Malik, kalau aku gagal lahirkan anak soleh, untuk apa aku tinggalkan harta? Jika aku mampu lahirkan anak soleh, kan, harta akan datang sendiri. Jadi aku tak perlu fikir nak tinggalkan mereka harta. Sebab harta datang sendiri. Orang yang soleh, Allah jamin hidup dia. Orang yang soleh, Allah jamin hidup dia. Jadi jangan pandang orang soleh itu miskin. Alah, kata Allah jamin hidup dia. Tapi kenapa dia miskin? Miskin dia, tapi penuh ketenangan. Kaya engkau, penuh kerunsingan. Untuk apa? Miskin dia, semua benda dia boleh makan. Kaya engkau, doktor kata ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni tak boleh makan. Apa yang kau boleh makan? Makan angin je lah. Tu orang kaya suka pergi melancong. Ke hulu kili setahun. Umrah tak pergi, haji tak pergi. Pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sebab dia tak boleh makan ni, tak boleh makan daging, tak boleh makan kacang, tak boleh minum ni, tak boleh minum tu. Semua benda tak boleh makan. Jadi yang dia boleh buat apa? Makan angin. Tu dia pergi holidays tu. Kan? Every time is holidays. Setiap masa adalah holidays. Faham ke faham? Tapi orang miskin, kan, yang Allah jamin hidup dia. Dia beramal, dia beriman pada Allah SWT, dia bertakwa. Subhanallah, anak kita anak soleh, maka Allah jamin hidup dia dunia akhirat. Nampak tak? Hidupnya penuh kebahagiaan, hidupnya penuh ketenangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu anak soleh, dia tak cari dadah. Anak soleh dia tak cari rokok. Anak soleh tak cari perempuan. Sebab yang beri ketenangan bukan dadah, yang beri ketenangan bukan perempuan, yang beri ketenangan bukan dadah, yang beri ketenangan bila dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sebagai ibu bapa
Macam mana nak latih anak kita jadi hamba? Kita bawa dia ke tikar sejadah. Itu yang saya nak kongsi. Kan kita bawa anak kita ke tikar sejadah. Bila dia berdiri atas tikar sejadah, yang kita tak pernah ajarkan anak kita. Kita kata pada dia, kita ulas, kita beri pencerahan. Solat ni sayang, kenapa kita solat? Sebab ini arahan pencipta kepada hambanya. Sebagai seorang hamba, kita kena solat sayang. Jangan tanya kenapa. Kan? Sebagai hamba, kita kena patuh pada Allah. Kita hamba, kita kena solat. Kita hamba, kita solat. Jadi anak hidup dengan kefahaman bahawa sebagai hamba, kita solat. Tak solat, maka aku engkar menjadi seorang hamba. Maka akulah ketua. Akulah yang berkuasa. Sedangkan hakikatnya kita tak ada apa-apa. Maka kita ajar anak kita solat sebab kita adalah hamba. Hamba kena sujud pada Allah. Hamba kena cari Allah. Hamba kena letakkan diri dia di tempat yang paling daif. Sujud tempat yang paling Allah suka. Kan? Kalau anak kita tak faham, dia akan bawa diri dia ke tempat yang dia suka. Kalau anda faham sebagai seorang ayah, anda faham sebagai seorang ibu, anda akan didik anak anda supaya buat apa yang Allah suka. Dan tempat yang paling Allah suka dalam solat adalah sujud. Sujud adalah tempat yang paling Allah suka. Tapi kalau anda tak didik anak anda, dia akan bawa diri dia tempat yang dia suka. Tempat maksiat, tempat lepak, nampak tak? Karaoke, pub. Faham ke faham? Dia akan pimpin diri dia ke tempat yang dia suka. Satu, didik anak kamu, terang kat dia, beri pencerahan pada dia, tempat yang paling Allah suka dalam solat ketika anda sujud. Maka sayang, di saat anda susah, di saat anda diuji, sujudlah cari Allah. Kerana itulah tempat yang paling Allah suka. Suaramu didengari oleh penduduk langit. Suaramu di lantai Allah, di lantai bumi, terdengar di bumbung langit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Kita pergi pada soalan. Ada komen daripada Cik Puan Afni Anggun. Ya, Puan Afni Anggun. Pak Aris, mohon sedekahkan Al-Fatihah buat 2 orang sahabat saya yang sama-sama dialisis telah pergi menghadap ilahi. Saya kenalkan Puan Afni Anggun adalah follower saya yang menginap penyakit buah pinggang, hemodialisis dah hampir 11 tahun, lebih 11 tahun. Kan, Puan Afni Anggun. Jadi dia antara manusia yang Allah kirimkan ujian yang cash depan mata, kan, sakitnya, dan nampak kawan yang sakit pergi satu demi satu. Dan kita ni nak jumpa kematian bukan selalu, kan, tapi orang macam Puan Afni Anggun ni faham perjalanan hidupnya sesuatu yang penuh dengan liku. So kita sedekahkan surah Al-Fatihah ni kepada 2 sahabat Puan Afni Anggun yang juga pengidap buah pinggang yang perlu melalui hemodialisis setiap minggu. Tak salah saya 3 kali seminggu kan. So Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Soalan. Ada soalan daripada Syakina Nur Syakirin. Salam Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada anak 7 tahun. Kalau masuk belajar, boleh ke dia nak menghafal, membasuh baju sebab dia tak pandai urus diri lagi? Ya, satu aspek betul lah. Saya setuju. Saya ada pelajar saya paling kecil 6 tahun. Memang ujian paling besar bukan pada budak tu. Ujian paling besar daripada kita. Nak pimpin, nak bimbing dia supaya dia boleh urus diri dia. Ya, betul. Bukan ujian pada budak tu. Budak tu kan faham pun. Kan? Dia lepas pakai baju, dia baling je baju tu ke lantai. Kan? Dia mandi, kan? Dia tengok-tengok baju tak ada, dia ambil baju kawan dia. Janji ada baju nak pakai. Jadi pengurusan diri ni sebenarnya, sahabat-sahabat, harus dibangunkan lebih awal di peringkat rumah. Kan? Sebab kita tak tahu kan berapa lama kita akan bersama dengan dia. Ramai orang fikir tentang madrasah, anak saya 6 tahun kalau masuk madrasah, kalau dia tak tahu uruskan diri kan susah Pak Riz. Betul? Tapi bagaimana kalau kita ketika anak kita 6 tahun, 7 tahun, kita dipanggil oleh Allah SWT balik buat selama-lamanya. Adakah anak kita tahu menguruskan diri? Adakah Allah tu tidak adil? Sedangkan anak kita tak tahu urus diri, kita patut bimbing dia, tiba-tiba Allah panggil kita balik. Macam mana? Satu bagi saya, mengurus diri itu satu aspek. Tetapi mengisi ruang-ruang dalam diri itu jauh lebih penting. Nampak tak? Kita isi dalaman diri anak kita dengan agama itu jauh lebih penting. Sebab bila anak anda berada kat madrasah atau di pondok,
Bila dia belajar agama, secara tak langsung dia akan belajar bagaimana mengurus diri dia secara perlahan. Ya betul. Kan budak-budak ni kadang-kadang baju bersepah, kadang-kadang baju hilang. Nampak tak? Tapi semua pihak kena kerja. Di peringkat madrasah, contoh madrasah saya, kena buat kerja. Ya, kita selalu kena hentam dengan mak bapak, itu biasa. Kita terima je. Takkan ada orang nak terima kekurangan anak dia. Walaupun hakikatnya kat rumah dia pun tak boleh jaga anak dia dengan cara yang baik. Kadang-kadang kat rumah pun stokin hilang. Kadang-kadang kat rumah pun adik-beradik 3-4 orang je. Tapi stokin entah letak mana. Bukan kata adik-beradik, suami kita punya spender pun kadang-kadang entah mana kita letak. Yang air punya spender warna hitam tu mana? Entahlah bang. Abang ni, yelah, you yang lipat kan. Air bukan air yang basuh, you. Macam mana? Nampak tak? Kat rumah pun kita tak cari stokin kita, tak cari kita punya singlet dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Betul kan? Bagi saya, kalau tanya saya, pengurusan diri itu akan datang bersama dengan pengisian dalaman anak kita. Kalau anda tak cukup yakin, tunggu saja di tingkatan 1. Kebanyakan madrasah ambil anak-anak ketika di tingkatan 1. Sebab apa? Sebab madrasah kata mereka dah boleh uruskan diri. Saya pula pandang daripada sudut yang berbeza. Saya pandang ketika dia umur 6-7 tahun, inilah masa paling bagus untuk bimbing dia untuk jadi orang yang mencintai agama. Faham ke faham? Sebab tu mak bapak yang hantar anak umur 6-7 tahun, dia kena banyak bersabar. Jangan kau pasang telinga kau untuk mendengar mulut-mulut jahat orang. Kalau kau dengar mulut-mulut jahat orang, engkau tak akan berjaya untuk bangunkan anak-anak menjadi yang terbaik. Faham ke faham? Jadi penting sangat untuk kita faham. Kadang-kadang kita ni, contohlah madrasah Pak Islam, bila waktu bertemu dengan anak-anak, mak bapak datang ramai-ramai. Dan kita akan bertemu dengan mak bapak yang kecewa, mak bapak yang kecundang, mak bapak yang malang, mak bapak yang hidupnya huru-hara. So kita tak nampak mereka ni siapa, sebab dia pakai baju semat dia cantik je, tapi mulut dia puaka, mulut dia celaka, mulut dia berbusuk, dia cakap je rosak orang. Nampak tak? Tapi kita tak ada iman, tak ada amal, tak ada ilmu, kan, maka kita akan terperangkap. Anak dia yang tak berjaya, anak kita okey, tapi kita percaya pada dia buat apa? Anak dia yang gagal, bukan anak kita. Pergi sekolah pun sama juga. Kan? Dalam sekolah bukan semua dapat 10A. Bukan semua dapat 8A. Ada juga pelajar yang gagal. Gagal tu lagi banyak daripada yang cemerlang. Nampak tak? So, bila kita nak bangunkan anak kita, kita kena yakin. Nampak tak? Kita banyak bicara, kita ada mesyuarat keluarga. Kita borak dengan anak kita. Jangan sesekali buat keputusan sebab mulut orang. Kan? Saya selalu kata pada saya punya keluarga madrasah, di saat anda buat satu keputusan itu anda buat untuk antar anak selepas anda meyakini ujian-ujian yang anda jumpa sepanjang perjalanan madrasah. Dia jangan buat separuh-separuh. Anda dengar orang cakap macam ni, anda pun huru-hara. Mana persiapan anda? Mana jati diri anda? Mana anda punya kualiti diri? Semua tempat ada ujian, semua tempat ada sakit, semua tempat ada derita, semua tempat ada kesusahan. Melainkan anak kita melalui benda-benda yang memang dahsyat lah. Liwat contohnya, memanglah kita kena berhentikan anak kita. Memang ada kes liwat contohnya. Nampak tak? Tapi hanya sekadar tak basuh baju dia entah mana pergi. Kita kena ada inisiatif, kita kena ada satu usaha yang terancang, yang sistematik, kan? Dan benda ni bukan senang, tapi dia kena berterusan. Tapi saya percaya kalau anak kecil ni berjaya dibangunkan dengan baik, kan, subhanallah, hebat dia. Sangat hebat dia, kan? Hebat, mantap dia. Subhanallah. Sebab budak kecil ni belum ada maksiat. Jadi hafazan dia senang masuk. Dia bergantung pada semua tim lah. Ustaz pun kena usaha, pelajar kena usaha, pihak pengurusan madrasah kena usaha, semua pihak kena usaha. Mak bapak banyak doa, mak bapak banyak support. Jadi insyaAllah. Jadi salah satu pincang ni, jadi saya percaya dia bergantung pada puan. Macam mana perancangan puan, macam mana kekuatan jati diri puan. Kalau kat rumah asyik menangis, anak tak jadi juga, kan? Tak jadi. Reda Allah bergantung pada reda ibu. Ibu tak reda tapi hantar, tak jadi juga. Ada soalan? Soalan daripada Adam Amin. Ya, Adam Amin. Apa pendapat Pak Riz mengenai ipar-duai duduk dalam satu rumah? Maksudnya dalam satu rumah ada 2-3 buah keluarga. Okey je. Saya pernah cuba tapi saya sendiri pun tak percaya. Kan? Bukan mudah. Saya respect lah. Saya datang dari kampung yang mana penduduknya ada orang Cina, ada orang India. Tapi saya respect orang Cina lah. Orang Cina boleh duduk 3-4 keluarga. Dalam satu rumah tu 3-4 orang. 3-4 keluarga, bukan 3-4 orang. 3-4 keluarga. Dia bukan senang. Sebab orang Melayu ni hati dia kecil. Dia mudah terasa, mudah tersinggung. Nampak tak, kadang-kadang anak buah main, si nenek marah, si kakak ipar marah, dah terasa. Adik-beradik dah bergaduh. Ipar dua terkecil hati. Bukan mudah. Sebab tu saya cadangkan, kalau kita nak duduk satu keluarga, mesyuarat keluarga mesti ada. Mesyuarat keluarga mesti buat setiap minggu. Setiap ahli keluarga mesti berlapang dada. Setiap ahli keluarga
hidup dengan kepercayaan dan prinsip yang sama, iaitu kita nak keluarga yang lebih bertolak ansur. Kita nak keluarga yang saling cinta mencintai. Kalau itu kita boleh buat. Kalau tak, akan jadi banyak masalah. Kalau tanya pada Pak Riz seronok. Pak Riz adalah orang yang suka duduk ramai-ramai. Saya adalah orang yang suka duduk ramai-ramai. Kan? Saya suka kalau dalam rumah tu ramai-ramai. Saya suka. Itu saya memang suka. Satu, saya pernah usaha bawa adik ipar saya, abang ipar saya, mak mentua saya satu rumah. Tapi bukan mudah lah. Kan? Tak semudah tu. Kan? Di pihak kita okey, di pihak adik-adik kita belum tentu. Kan? Tapi hubungan masih baik. Kan? Tapi nak sampai kata sepakat untuk semua benda tu susah, bukan mudah. Nampak tak? Tolak ansur tu kena kuat. Tolak ansur tu kena tebal. Kan? Tetapi tak salah kalau kita nak buat. Kan? Teruskan. Itu satu keindahan sebenarnya kalau kita berjaya. Kan? Tapi kalau kita rasa ada banyak masalah, jangan kita fight lah. Kan? Kita tak nak sebab itu duduk ramai-ramai kita menjadi retak, menunggu belah, menunggu pecah. Bila dia pecah tak bertegur siapa, kan? Langsung berpuak-puak, kan? Macam kisah yang kita bawa ini, seorang ibu anak 8, 7 orang, 10 orang, tapi anak-anak susah, tak ada masa. Sebab apa tak ada masa? Bukan tak ada masa saja tu tau. Sebab berpuak-puak. Anak ada berpuak-puak. Kalau Alung dan Angah balik, maka si bungsu tak nak balik. Sebab si bungsu tak ngam dengan si Alung. Contohnya. Maka si bungsu pula dia ada puak dia sendiri. Dia adik-beradik yang sokong dia. Yang si Alung ada adik-beradik yang sokong dia. Kalau ini berlaku, maka rugi betul keluarga tu. Nampak tak? Satu ketika kita setilam sebantal. Satu ketika kita sepinggan makan adik-beradik sama-sama. Kenapa semua ni berlaku? Sebab kita gagal bangunkan kecintaan pada keluarga. Kenapa kita gagal bangunkan kecintaan pada keluarga? Sebab kita tak hidup sebagai seorang hamba. Nampak? Kita tak hidup sebagai seorang hamba. Kalau kita menghidupkan sifat-sifat hamba, kita malu nak tunjuk kita hebat. Kita malu nak berpuak-puak. Kita hidup sebagai seorang hamba. Kalau kita faham hidup seorang hamba, maka otomatik kita bawa sifat-sifat ahli-ahli syurga. Merendah diri, kan? Kita tolak ansur, lebih kurang. Nampak tak? Kan? Kita mudah mengalah. Walaupun kita Alung, kita nombor satu, kita mengalah demi kasih sayang ibu dan ayah. Nampak tak? Kita tak nak ibu ayah kita rasa sedih dengan sikap kita yang saling salah menyalahkan. Tak apalah, dalam hati kita cakap dengan isteri kita, apa dia? Tak apalah, kan? Biar kita disalahkan, tak apa, kita terima je. Janji mak ayah kita gembira bahagia. Tak apa. Kita tak nak balik rumah bermasam muka. Sekarang si ipar ada kat dapur, yang seorang lagi tak nak pergi dapur. Nampak tak? Ada yang balik, dia tunggu. Yang balik 1 gaya, 2 gaya, 3 gaya, dia balik 4 gaya sebab tak nak bertembung, tak nak bertemu. Dan ini semua adalah perkara-perkara yang tak sihat. Kan orang Melayu kata cincang air tak akan putus. Itu air. Ini perhubungan adik-adik banyak yang dah putus, banyak yang terputus. Ada yang sampai dah meninggal dunia, masih bermasam muka sampai meninggal dunia. Disambung pula oleh sepupu-sepupu. Ini adalah tak sihat sebenarnya. Kan? Dunia ni sebentar. Hidup umat Muhammad sekitar 60-70. Itu paling tinggilah. Yang lebih tu bonus lah. Kan? Tak usah cerita banyak. Kan? Berlambat orang meninggal umur 30-an, 40-an. So janganlah kita nak hidup dengan sombong. Kan? Kita hidup sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, kita kena ada kasih sayang. Sebagai seorang hamba, kita kena hidup sebagai orang yang sentiasa bantu-membantu. Apatah lagi kita adik-beradik. Janganlah kita fikir bahawa kita lebih baik pada orang lain. Tak naklah. Kan? Kita kena sentiasa berpandang husnuzan, bersangka baik. Pernah ambillah kisah ni. Contoh. Bila kita buat maksiat. Kan? Bila kita buat maksiat ni, kan? Kita buat maksiat, tak ada orang tahu. Kalau anda tahulah dosa-dosa lepas Pak Riz, anda tak nak join. Anda tak akan ada dalam live ni. Nampak tak? Bila kita buat maksiat ni, kan? Yasir. Bila kita buat maksiat, kita buat dosa dengan Allah SWT. Tahu apa Allah buat? Bila kita buat dosa dengan Allah, berzina dalam hotel, berzina dalam kereta, minum arak, pergi pub, main ganja, main heroin, main ais. Nampak tak? Kita buat apa pun. Tahu tak? Dalam kehidupan kita, bila kita berjalan, dalam keadaan normal kita berjalan, Allah tutup aib kita. Orang tak tahu kita menangis dadah. Melainkan kau pakai seluar terbalik, tinggal sepender, baju tak ada. Orang tahulah kau tak betul. Orang tahu tak betul. Tapi dalam kehidupan, orang makan rasuah. Orang tahu dia makan rasuah. Dengan baju kot dia, dengan tie dia. Orang tak tahu dia makan rasuah. Sebab Allah tutup aib dia. Dia buat dosa pun Allah tutup aib dia. Allah bagi tahu kepada malaikat yang catat amal tu, mencatat amal. Allah kata pada dia, Allah bagi amaran. Kau jangan bagi tahu siapa-siapa malaikat. Sampai malaikat pun tak tahu yang kita buat dosa. Nampak tak? Allah tutup maksiat yang kita buat tu. Allah tutup aib kita. Sebab Allah nak tunggu kita. Allah nak tunggu kita bertaubat pada dia. Once bila kita bertaubat pada Allah, Allah kata pada malaikat, sebarkan.
Bagi tahu pada penduduk langit bahawa aku telah ampunkan dosa dia. Aku kasih dia. Dia telah bertobat pada aku. Macam tu kasih Allah kepada hamba dia. Nampak tak tuan-puan? Nampak tak? Sebab tu hidup kita berkasih sayang. Ada masa ke nak benci orang? Selalu saya bagi tahu. Semalam saya jumpa keluarga madrasah saya. Saya terus terang. Dan ada banyak benda saya tahu. Saya tak nak cerita pasal saya tak nak aibkan orang. Banyak benda. Saya kena tak tembak, kena lanyak, kena ni. Tapi saya tak cerita pun apa-apa. Sebab saya nak jaga aib orang. Kan? Sebab Allah jaga aib kita. Kenapa kita boleh jaga aib orang? Allah jaga aib kita. Kenapa kita boleh jaga orang? Saya tahu. Kan? Mesti ada orang sampaikan. Kemudian orang screenshot kepada kita. Ini mesej-mesej yang dihantar pada orang-orang ni. Ni nampak dia maki kau. Nampak tak dia maki Pak Riz? Dia kata macam-macam. Kan? Macam-macam untuk cantikkan cerita. Kan? Macam-macam orang cerita. Semuanya fitnah. Tapi nak cantikkan cerita. Kan? Supaya orang percaya. Tapi bila saya berhadapan dengan orang macam tu, saya tak akan tunjukkan screenshot tu. Sebab saya tahu Allah telah tutup aib saya. Mengapa saya nak buka aib orang? Saya nasihat, penuh cinta. Dan tentu orang menafikan apa yang dia buat. Kita maafkan saja orang tu. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Dia tentu akan nafikan maksiat yang dia buat. Kan? Tetapi kita minta pada Allah, ya Allah bagilah dia ruang untuk bertaubat. Ya Allah berilah dia hidayah, ya Allah. Ya Allah berilah dia kasih sayang. Ini yang patut kita buat. Selemah-lemah iman doa. Orang tak akan percaya. Puan, saya nak tanya Puan, betul ke Puan banyak serang saya, Puan hina saya, Puan kutuk saya, Puan fitnah saya, betul ke? Tak akan ada orang percaya. Tak akan ada orang. Hafizin. Takkan ada orang, takkan ada orang, takkan ada orang. Kalau ada pun, untung. Takkan ada orang mengaku. Polis tangkap engkau, isap dada ke? Takkan kau mengaku? Ya, saya isap dada. Tak mungkin punya. Urine test baru tahu kau isap. Betul? Takkan kau cakap, ya saya isap. Saya isap. Berapa? Saya isap baru tadi. Takkan kau mengaku punya. Gila. Kan? Urine test baru kau mengaku. Kan? Dah ada, itu pun orang kata, tak, ini saya ambil ubat lain. Ubat sakit perut, ubat sakit kaki. Kan? Ini mungkin ada kandungan. Betul? Nak lepaskan diri juga. Tak ada orang nak mengaku. Yang dia buat maksiat. Tetapi Allah bagi amaran kepada malaikat yang mencatat amal. Jangan kau cerita pada orang. Jangan kau cerita pada malaikat bahawa lelaki ini, bahawa orang ini buat maksiat. Sebab apa? Allah tutup aib dia. Allah sayang dia. Nampak tak? Dan di saat kita bertaubat pada Allah, Allah suruh malaikat sebarkan pada penduduk langit yang kita telah bertaubat. Aku terima taubat dia. Dia telah cari aku. Dia telah cari aku. Dia telah cari aku. Allah sangat suka. Allah sangat gembira. Kak? Ya, saya. Belum. Apa dia? Lambat sampai. Allah mesti. Tahu ingat selalu pakai WhatsApp. Minta maaf lah Kak. Itu saya buat video. Ini telefon berapa kali. Kakak dah menceceh. Ini keluarga madrasah saya. Tengok. Ni kakak ni menceceh. Nampak tak? Nampak. Keluarga madrasah saya baru sampai. Baru sampai. Orang negeri. Kak tak ada tu. Tak ada tu. Yang saya suka tak ada. Buatlah sikit. Alah. Apa tu Kak? Apa? Lau Melaka. Apa? Tak tahu. Apa? Maman. Pernah makan maman tak? Oh, kakak ni yang kenalkan saya dengan maman. Sekali makan nak lagi, tapi dia bagi saya sekali. Teruk betul lah. Ada 3-0 lagi Kak? Ada 3-0 lagi. Ada 3-0 lagi. Alhamdulillah nak ketiga. Tak payahlah. Warning panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa Kak, tak apa. Okey Kak, saya teruskan. Tahun lain tu ada satu. Ya Allah, semalam siapa tu? Syafiq. Dia apa perlahan? Boleh tengok. Pelajar dah mula balik. Kakak ni tertinggal ke tepi. Baik okey kan. Dia boleh faham kau dah. Kali tu. Tak apa Kak, saya teruskan Sahabat-sahabat, nampak bila kita bertaubat pada Allah, Allah suka sangat. Nampak tak? Allah suka kita buat baik. Kenapa kita tak suka orang buat baik? Allah suka sangat kita kembali pada Allah. Sedangkan dosa kita, ya Allah, sangat banyak. Bila Yasir bertaubat pada Allah, Allah sangat suka. Nampak tak? Mungkin manusia tak percaya yang Yasir berubah. Tapi Allah ada, Allah percaya. Nampak tak? Kita ni hidup kerana Allah, bukan hidup kerana manusia. Ada banyak orang bila saya rawat mereka, saya buat kaunseling, kan, saya buat coaching mereka. Mereka kata, Pak Riz, saya dah berubah dulu. Tapi orang tak percaya, saya isap dada balik. Kan? Saya berzina balik, orang tak percaya. Bukan. Engkau berubah bukan sebab orang. Engkau berubah kerana Allah. Orang percaya tak percaya itu nombor 2. Nombor 1, engkau kembali pada Allah yang Maha Satu. Nampak tak? Engkau tak boleh buat sesuatu untuk mencari kepercayaan orang.
Orang percaya tak percaya itu tak penting. Yang penting Allah. Saya sendiri ada madrasah. Berapa ramai orang percaya? Ada orang tak percaya. Dia fitnah kita. Dia kutuklah kita. Dia cacilah kita. Biarkanlah. Takkan orang kata, orang kutuk, orang caci, orang hina. Kita nak tutup perjalanan hidup kita. Kita nak berhenti. Kerana orang tak percaya. Mungkin salam warahmatullahi wabarakatuh. Berisi badan ni. Kerana orang tak percaya, orang tak yakin, kita berhenti. Tak boleh. Kita teruskan perjalanan kita sebab kita tahu Allah ada. Nampak tak? Subhanallah. Pernah satu ketika di zaman Nabi Musa, sahabat-sahabat, di zaman Nabi Musa, Bani Israel, kan, penduduk umat Nabi Musa ni kata pada Nabi Musa, wahai Musa, kawasan kita dah lama tak hujan. Dah lama tak hujan wahai Musa, dah sebulan tak hujan. Allah tahan hujan tak turun. Maka Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, ya Rab, turunkan hujan. Selama ni Nabi Musa kalau minta senang, Allah bagi. Tapi kali ni Allah tak bagi. Dan Allah bagi tahu pada Nabi Musa. Allah kata, wahai Musa, di kalangan umatmu ada seorang lelaki yang dia telah berbuat maksiat selama 40 tahun padaku. Dan dia tak pernah kembali padaku. 40 tahun dia buat maksiat padaku dan dia tak kembali padaku. Wahai Musa, keluarkan dia daripada kehidupan pendudukmu. Keluarkan dia pada kehidupan orang kampung. Maka aku turunkan hujan. Maka Nabi Musa kumpulkan penduduk dia, umat dia pada waktu itu, di padang yang luas, dikumpulkan dan dikata pada penduduknya, kan? Bani Israel dikata apa? Dikata, aku dah berbicara dengan Allah dan Allah akan turunkan hujan. Kalau seandainya di kalanganmu ada seorang lelaki yang berdosa dengan Allah 40 tahun, dia bertaubat, dia kembali dia keluar daripada kawasan ni. Dia keluar daripada kawasan ni. Kan? Tapi peliknya, tak ada seorang pun keluar. Syaratnya Allah turunkan hujan kalau orang yang buat maksiat 40 tahun ni tinggalkan kumpulan manusia ni, tinggalkan masyarakat ni, tinggalkan kampung ni. Tapi tak ada seorang pun tinggalkan. Kan? Tiba-tiba Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa tanya kepada Allah, wahai Allah, tidak ada seorang pun tinggalkan kampung ni. Kan? Sedangkan kau kata bahawa ada seorang lelaki yang maksiatnya 40 tahun, kalau dia tinggalkan kampung ni, maka kau turunkan hujan. Tapi ketika aku berjumpa dengan penduduk ini, tidak ada seorang pun tinggal kampung ni. Tapi kenapa kau turunkan, tiba-tiba kau turunkan hujan? Allah kata apa? Ya Allah, siapa orang ni? Siapa orang ni, ya Allah? Ya Allah, kenapa? Allah kata apa? Allah kata, aku turunkan hujan sebab lelaki ini orang ni telah bertobat pada aku. Ya Allah, siapa orang ni? Siapa orang ni? Kan? Dia sepatutnya keluar baru hujan turun, tapi dia kekal kat situ dan Allah turunkan hujan. Nabi Musa tanya, ya Allah, kan? Engkau turunkan hujan, tak ada seorang pun tinggalkan tempat ni. Allah kata, lelaki ini telah bertobat padaku. Ya Allah, siapa orang ni? Allah kata apa? Di saat dia 40 tahun dia buat maksiat padaku, aku tutup aib dia. Hari ini, ketika dia bertobat padaku, tak mungkin aku malukan dia. 40 tahun dia buat maksiat padaku, aku tutup aib. Tak ada orang tahu yang dia 40 tahun buat maksiat kat aku. Tak ada orang tahu yang dia buat maksiat padaku 40 tahun. Aku tutup aib dia. Dan bila dia kembali padaku, dia bertobat padaku, tak mungkin aku bagi tahu. Tak mungkin aku malukan dia. Subhanallah. Kita buat apa? Kita memperdagangkan, kan? Kita mengheboh-hebohkan cerita buruk orang. Kan? Habis cerita buruk orang, dia itu isap dada, dia itu hidu gam, dia itu hidu candu, dia itu zina, dia minum arak. Seronok kita tunjuk kat orang. Hakikatnya malaikat tengah tunjuk kita jahanam, celaka, manusia tak guna. Habis kita besok. Nampak tak? Di saat kita seronok hebatkan buruk orang, kita jauh lebih buruk daripada orang kita burukkan tu. Sebab tu berhenti sahabat. Berhenti. Anda tak untung apa-apa. Engkau tengok perniagaan kau. Adakah tengah meletup-letup sekarang bila kau burukkan orang? Adakah mungkin ambil orang masuk kedai kau? Kadang-kadang Allah bagi kau cash. Makin kurang orang, makin bisnes kau makin menurun. Bisnes kau makin merundum. Engkau percayalah. Kembalilah pada Allah cepat-cepat. Kan? Perbanyaklah doa pada Allah. Minta pengampunan. Perbanyakkan istighfar. Sahabat-sahabat, jangan lupa. Tinggalkan nombor telefon pada Pak Riz. Kan? Jom kita ikut program Pak Riz 8/8. Bila tu Pak Riz 8/8. Program apa tu Pak Riz? Program kekeluargaan, program yang kita bangunkan, kita terjemahkan bagaimana menjadi seorang insan yang terbaik. Kan? 8/8 insya-Allah di Google Meeting kita buat nanti. Insya-Allah kan kita setkan untuk 500 penyertaan. InsyaAllah 8/8 sahabat-sahabat. So anda boleh tinggalkan nombor telefon untuk hadir ke program Pak Riz kan, 8/8 insyaAllah kan. Mudah kita dapat manfaat. Bestnya pergi program Pak Riz bukan sekadar dapat kongsi ilmu, tapi anda boleh bantu madrasah Pak Riz dengan yuran yang kita kenakan hanya sekadar RM50.
Kan yuran ni dapat kita terjemahkan untuk pembangunan pengurusan Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adabiyah. Tapi kalau anda rasa anda tak ada kemampuan, anda rasa ya Allah Pak Haris saya memang ada kesan PKP yang baru lepas ni saya terputus duit, sahabat-sahabat kan, jangan bersedih, lah tahzan kan, husnuzan kan, insya-Allah hadir ke live Pak Haris setiap pagi ni, tak payah bayar apa-apa pun kan, tak payah bayar apa-apa, hadirlah. Tapi bagi mereka yang nak dapat ilmu-ilmu tambahan, insya-Allah hadirlah 88 dengan pembayaran yang anda buat melalui yuran tadi tu, anda mampu bantu merasah perkembangan pembangunan operasi pengurusan Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adabiyah. Kadang-kadang manusia ni kan, kalau kita minta duit orang tak selesa, orang tak berapa suka. Jadi kita tukar dalam bentuk, dalam kaedah yang penuh hikmah dan kebijaksanaan, iaitu kita bangunkan seminar-seminar. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jom. Ada soalan? Ha? Kakak-kakak bawah kakak ni. Ada sikit lagi kakak jumpa saya. Saya nak kenalkan Lan. Lan. Lan boleh Lan orang kenal tak bulan kan? Boleh kan? Nanti insya-Allah dalam beberapa hari lagi nanti saya akan live dengan Lan. Lan ni dulunya seorang penagih dadah yang tegar, yang hebat. Tapi hebatnya dengan izin Allah, hidayah Allah, akhirnya dia berjaya tinggalkan dadah. Nampak tak? Bila kita ada keinginan yang dalam, kita ada kesungguhan, kita ada kemahuan. Banyak kali dah cuba tapi tak berjaya. Tapi bila keinginan tu datang sungguh-sungguh, pedulilah apa orang cakap, kan? Pergi mampus apa orang kata aku, kan? Aku nak berubah. Pada waktu dia berubah, ada kawan-kawan yang tak selesa. Memang biasalah, kawan-kawan tak selesa, kawan tak yakin. Tapi dia dah mutamatkan dan noktahkan aku nak berubah. Alhamdulillah dia berjaya. Hari ini Lan bantu saya untuk bantu penagih dadah yang lain. Nampak tak? Itu adalah perjuangan kita. Terima kasih Lan. Nanti kita live, Lan akan cerita kehidupan Lan, kan? Yang penuh dengan sensasi. Kan? Ini bukti. Ini bukti. Ada banyak orang kata boleh berubah ke Paris. Ini bukti. Anak muda. Ini bukan dekat, jauh ni saya ambil ni. Daripada Langkawi. Nampak tak? Bukan dekat. Bersama dengan saya untuk bantu anak-anak remaja yang terlibat dengan dadah. Ya, boleh berubah. Tak mustahil boleh berubah. Tapi saya ada seorang lelaki handsome, kacak, kan? Kemas orang dia, kan? Pelajar pandai dulunya tapi tersalah bawa diri. Nampak tak? Hari ini kita nak bimbing dia dan kita penuh keyakinan. Once kita duduk sebelah dia, kita yakin dia akan berubah. Kita yakin insya-Allah bantuan Allah pasti akan sampai. Insya-Allah keberkatan madrasah, duduk di tanah madrasah, duduk di tempat orang baca Quran, duduk di tempat orang pegang Quran, duduk di tempat orang sujud pada Allah, duduk di tempat orang banyak zikir. Insya-Allah, insya-Allah. Nampak tak? Satu, kita mesti ada keyakinan. Siapa pun anak kita, siapa pun kita tetap ada peluang untuk berubah. Sebab Allah tunggu kita. Bukan kawan tunggu kita, bukan teman tunggu kita, tapi Allah sedang tunggu kita untuk melihat kita berubah. Allah tunggu kita. Sujudlah pada dia, mintalah pada dia. Pak Haris saya tak kuat. Macam Yasin kata, saya tak kuat. Saya ni suka. Lama-lama jadi duka. Saya okey je. Memang kau okey. Bapak kau duka. Mak kau menangis. Mak kita nangis. Sampai hati ke kita nak tengok mak kita nangis? Biarlah dia menangis ketika melahirkan kita. Sakitnya melahirkan kita. Takkan sepanjang hayat kau nak buat dia sakit. Takkan sepanjang hayat kau nak buat dia derita. Dahlah kandung kita 9 bulan penuh susah. Bapak kau senanglah. Nampak tak? Bukan mengandung, termasuk aku. Nampak tak? Mak yang seksa ni. Dan banyak menangis mak. Yang banyak derita mak, yang banyak susah mak bila melihat anak jatuh, melihat anak tersalah pilih jalan, melihat anak tersalah pilih kawan. Mak yang banyak menangis, ayah relax je. Biarlah dia budak muda, nanti dia berubah lah. Alah, awak jangan risau sangatlah. Dia tahulah balik. Dia tahu balik apa bang? Pakailah otak bang, dah pukul 3. Kalau dia tahu balik bang, pukul 11 saya dah balik. Abang dengan anak sama je. Tahap soalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Soalan sumber daripada WhatsApp. Saya dah bercerai, tapi bercerai tanpa rela dan dipaksa oleh peguamnya. Saya tak ada niat ceraikan. Saya ingin berbaik dengan bekas isteri tetapi ditolak sehina-hinanya. Dan saya tak dapat dan susah nak jumpa anak. Sebab saya disihir untuk ikut orang lain dan dia juga jadi lain. Jadi seorang yang sangat benci kat saya, walaupun saya dah cuba pujuk dia bagi hadiah, dia tetap benci saya. Sebelum ni dia pun pernah kena orang buat. Jadi macam mana dia nak buat, ada jalan tak? Sebab saya kadang perasaan ingin bunuh diri kuat sangat. Dan saya sayang anak saya. Saya nak berbaik balik untuk masa depan anak saya. Saya takut dia terkena buatan orang ke untuk benci saya sangat-sangat. Ada cara tak untuk berbaik balik? Saya memang tak ada niat untuk ceraikan dia dan dah habis edah
Saya susah betul nak jumpa anak saya sendiri. Dia tak nak bagi saya jumpa dengan anak. Kalau boleh saya nak pendapat macam mana untuk kami berbaik balik. Sebab tengok dari dia memang nampak benci sangat. Tak tahu kena orang buat ke, sebab dulu dia ada pengalaman kena orang buat-buat. Okey sahabat, saya tak dapat cerita anda betul-betul. Daripada apa yang anda cerita, saya tahu ada benda lagi yang anda tak cerita saya. Kan, mesej saya betul-betul. Mungkin kita akan bantu anda datang sini ke, kan. Kita buat majlis zikir untuk anda. Tapi yang paling penting, anda jangan tinggalkan Allah. Anda buat solat tahajud secara berterusan. Buat amalan 40 hari, buat solat tahajud secara berterusan. Buat amalan solat tahajud berterusan. Buat 10 rakaat 5 kali salam. Anda juga boleh buat solat hajat 10 rakaat 5 kali salam. Buat solat hajat. Yang saya belajar dulu, ada guru saya pesan, kalau ada masalah yang besar, ada hajat yang besar, maka buat solat hajat 10 rakaat. Buat solat hajat 10 rakaat di sepertiga malam. Bangun pagi-pagi sahabat. Kena bangun pagi-pagi. Kena kuatkan diri bangun pagi-pagi. Minta betul-betul dalam-dalam pada Allah SWT. Minta sungguh-sungguh. InsyaAllah. And santau sihir ni, dia tak akan mampu kalahkan kita kalau kita betul-betul dekat dengan Allah. Kembali pada Allah SWT. Faham ke faham sahabat? Kita betul-betul cari Allah. 40 hari, kita buat amalan sungguh-sungguh. Tak settle, buat lagi 40 hari. Percayalah. Yang paling penting, anda kena faham. Kadang-kadang tak semestinya santau sihir. Kadang-kadang anda kena faham. Wanita ini bila dia terlalu kecewa, dengan sikap lampau kita, mungkin menyebabkan dia putus harap dengan kita. Pintu dia tertutup rapat-rapat. Dan pada waktu pintu dia nak tutup tu, ada orang lain masuk yang menunjukkan mereka lebih prihatin, bertanggungjawab, lebih beramanah, lebih sungguh-sungguh. Akhirnya isteri kita memandang lelaki lain berbanding kita. Ini berlaku banyak kes sahabat. Dia tak semestinya santau sihir, kan? Kita tak nak juga asalkan kita bergaduh, isteri kita atau suami kita tak berapa suka tengok kita sudah mula marah, tawar hati. Itu sebab santau dan sihir. Tak semestinya. Sebab itu buat solat sunat 2 rakaat. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu Nabi ajar. Di sujud yang terakhir, minta pada Allah, wahai Allah, kan, apa sebenarnya berlaku dalam perhubungan rumah tangga aku? Tunjukkan aku. Allah pasti tunjuk. Ada banyak cara lagi. Sahabat, kalau anda ada rezeki 8/8, datanglah program saya. Kan? Ada perkara yang saya boleh sharing dengan anda. Kan? Kat situ ada banyak doa, ada banyak zikir yang kita boleh amalkan. InsyaAllah Allah permudahkan. Tapi bagi mereka yang ada kesempitan keuangan, tak apa, sabar. Saya bagi berperingkat-peringkat. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah membantu kita keluar daripada segala kesulitan. Boleh faham tak? So, kita set kat minda kita untuk berpandangan yang baik-baik. Kadang-kadang kita terlalu banyak memandang keburukan, maka kita nampak semua benda tu adalah buruk. Saya tak pasti cerita anda ni sebelum anda sebenarnya, sebelum anda perhubungan anda rosak, siapa anda sebenarnya? Anda terus serang kat saya. So, saya boleh bantu anda, bangunkan diri anda. Ingat, dalam kehidupan kita, banyak orang terlepas sesuatu yang sangat berharga. Bila terlepas, nak ambil balik bukan senang. Sebab ada mata, ada insan yang faham itu berharga. Dia akan ambil di saat anda baru tersedar anda dah terlambat. Ramai orang macam tu. Kahwin dengan seorang isteri yang sangat-sangat baik, kemudian bercerai. Bila bercerai baru terfikir isteri itu sangat baik. Atau kahwin lain, tengok isteri yang ada atau yang kahwin lain tadi teruk sangat perangai. Kikis duit kita, asyik bantah, asyik bergaduh je. Rupa-rupa dulu lagi bagus. Bila kamu kata dulu lagi bagus, kamu dah terlewat sebab orang lain dah ambil. Sebab orang lain tahu menilai mana kaca, mana permata. Yang kau tak tahu membezakan. Yang kau nampak semuanya kaca. Nampak tak? Sebab mata kau buta. Kau tak nampak mana kaca, mana permata. Itu yang saya risau. Nampak tak? Sebab tu, bila dalam rumah tangga, membina rumah tangga, kan, jangan jadikan perkara kecil jadi besar. Sebab tu mesti ada sifat mengalah. Nabi SAW pun bawa sifat mengalah. Bukan Nabi tak ada konflik dalam rumah tangga. Nabi pun ada konflik dengan isteri-isteri Nabi. Nabi manusia seperti kita. Nabi juga Allah hadirkan masalah isteri. Isteri cemburu, kan? Isteri rasa tak selesa, kan? Tetapi bagaimana Nabi uruskan rumah tangga, itu yang kita nak ajar. Nabi keluar, Nabi safar, Nabi keluar, Nabi itikaf kat masjid. Mesej yang saya nak sampaikan, Nabi cari Allah. Tapi kita banyak bila ada masalah, kita tak cari Allah. Kita layan perasaan kita. Itu yang menjadi banyak masalah. Satu, anda dah mula ada perasaan yang anda bermain dengan diri anda sendiri.
Itu boleh jadi masalah jiwa. Akhirnya masalah jiwa akan sampai. Tolong sahabat-sahabat, kan? Bagi anda yang nak bersama dengan Pak Riz lagi pada 8 datanglah, hadir. Program macam ni Pak Riz, macam ni juga, sama je, tapi dalam bentuk yang Google Meeting, di mana saya nampak anda nampak saya. Dia ada satu perbualan yang sangat menarik. Sekarang anda saya nampak saya tak nampak siapa anda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Banyak orang bila ada masalah yang sangat besar, dia tak ada Allah. Satu, Allah kata, kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 45. Surah Al-Baqarah ayat 45, Allah bagi formula. Formula Allah tu mudah, tapi banyak orang ambil mudah. Apa formula Allah tu? Surah Al-Baqarah ayat 45, Allah bagi tahu ada masalah solat dan sabar. Sabar dan solat. Itu yang Allah bagi tahu pada kita. Sabar dan solat, solat dan sabar. Nampak tak? Kalau kita tak sabar dan tak jaga solat, tak kembali pada dia sebagai seorang hamba, apa akan berlaku? Kita layan perasaan kita. Kita tak mampu nak menerima kenyataan bahawa kita ada masalah. Orang sabar adalah orang yang reda. Orang yang sabar, dia dah reda dah. Bila anda tak reda dengan ujian Allah, anda bermain dengan perasaan anda. Anda tak mampu terima kenyataan yang anda sedang hadapi masalah. Itu menyebabkan pelbagai bisikan akan datang. Iblis akan ambil kesempatan. Dan saya bimbang, kalau anda tak mampu kawal diri anda, ia akan membawa anda lebih jauh daripada apa yang anda lalui sekarang. Soalan seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Daripada Puan Yasmin. Ya, Puan Yasmin. Saya nak hantar anak ke madrasah. Ada saja kata-kata orang kat belakang yang mempertikaikan. Macam mana ya Pak Riz? Saya nak menepis kata-kata yang boleh buat hati saya down. Sebab tu jadilah orang yang jiwa yang fighter. Bukan anda saja. Saya tegur keluarga madrasah saya. Saya tegur madrasah lain apabila ustaz-ustaz datang rujuk saya, duduk sama dengan saya. Bila anda nak hantar anak ke madrasah, banyak orang cakap. Itu perkara biasa. Tapi lebih teruk, lebih hina, kan? Lebih kurang ajar. Bila dah ada anak kat madrasah pun orang bercakap. Nak hantar orang bercakap. Dah datang pun orang bercakap. Nampak tak? Ada banyak orang kata, pindah madrasah sana. Madrasah sana lagi bagus. Madrasah sana lagi power. Yang nak power ni anak kita. Anak kita yang kena ada kegigihan. Anak kita mesti ada kesungguhan. Anak kita mesti ada jati diri. Pergi mana pun. Kalau pun duduk kelas paling bodoh, tapi cikgu pindahkan kelas paling depan, belum tentu dia boleh jadi pandai. Yang nak jadi pandai ni adalah keinginan dia yang mendalam. Macam Lan tadi tu. Dia nak berubah jadi bagus. Kan? Dia dikelilingi oleh orang-orang yang semuanya tak nak tengok dia bagus. Tokan takkan nak tengok Lan berubah. Habislah dia punya supply. Dia adalah supplier. Kan? Orang nak supply kepada dia. Dan Tokan tadi dah hilang seorang pembeli. Pembeli tetap. Nampak tak? Kan? Syabu bukan murah. Kan? Nampak tak? Kan? So, nampak tak? Ramai orang nak tengok kita gagal. Maka hiduplah dengan keyakinan sendiri. Sebab tu saya kata, sebelum anda masukkan anak anda ke madrasah, settlekan awal-awal. Buat kajian, buat analisis. Ambil tahu apakah ujian-ujian yang awak hadirkan nanti sebagai pelajar madrasah. Apakah yang anda akan lalui. Buat homework sikit, sahabat. Sebab tu bila orang datang nak minta kerja dengan saya, ada banyak orang datang. Saya kata, dah buat homework tak? Tahu tak ni syarikat apa? Tak boleh jawab. Kamu nak minta kerja tapi kamu tak tahu. Kalau aku cakap ni tempat jual perempuan macam mana? Jual dadah macam mana? Kan? Macam mana? Nampak tak? Kita mesti ada homework. Kita bukan main gembat je. Satu, mak apak sebelum hantar anak ke madrasah, buat sikit homework. Nampak tak? Buat sikit kerja. Kalau hantar anak ke madrasah, macam mana jalan hidup dia? Ke mana pergi selepas ni? Apa jaminan hidup dia? Nampak tak? Nak kerja apa selepas ni? Ambil tahu. Nampak tak? Berapa tahun anak saya boleh belajar? Berapa tahun anak saya akan habis? Ambil semua tu tahu. Maka bila anak kita dah masuk, kita okey, aku bersedia. Dah bersedia. Bila masuk je, kata Mr. Caci kutukkan orang tidak akan mengguncang kita. Nampak tak? Ini masalahnya, kita nak panjat pokok kelapa, nak ambil buah kelapa. Nampak tak? Kita keyakinan kita kuat, tapi tak ambil tahu kuat ni angin macam mana. Nampak tak? Tak ambil tahu kalau kat atas tengah-tengah panjatkan ular datang senduk. Macam mana? Tak ambil tahu. Tiba-tiba tengah panjat, angin datang kuat. Masa itulah kelang kabut. Nak terjun salah, tak terjun salah. Nampak tak? Sebab tu ambil dulu ujian. Kalau kamu tahu ujian tu, okey, angin kuat. Kamu dah ada ilmu nak hadap angin. Dah ikat kuat-kuat. Nampak tak? Faham tak? Sebab tu, kena ada ilmu. Buat homework sikit. Kemudian, buatlah keputusan kerana Allah SWT. Buatlah keputusan kerana Allah SWT. Itu akan menjadikan kamu lebih baik lah. Selalunya orang perempuan, saya selalu perhati, orang perempuan yang selalunya akan ganggu pemikiran suami. Suami, sebelum anda bersetuju dengan apa kata isteri kamu buat solat sunat 2 rakaat dulu. Betul ke dia cakap? Buat solat sunat 2 rakaat dulu. Kamu akan tahu jawapannya. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada soalan?
Soalan daripada personal messenger. Ya. Apa pandangan Pak Riz banyak orang-orang besar artis join Freemason? Ini kisah dah lama kan. Kat Melaka pun ada bangunan dia. Ni kisah dah lama. Kan? Bila kita saya minta maaf tau. Mungkin kata saya mungkin tak betul. Saya minta maaf. Ini adalah usaha mereka untuk rosakkan Islam. Rosakkan agama. Rosakkan pemikiran orang kita. Maka kita disibukkan dengan dunia. Orang politik sibuk dengan perebutan kuasa. Maka mereka tak ada masa nak fikir tentang akidah. Mereka tak ada masa berfikir tentang pemikiran-pemikiran yang diwujudkan untuk merosakkan Islam. Pemikiran-pemikiran moden yang diguna pakai untuk menghalalkan banyak perkara yang haram. Nampak tak? Mereka telah bangunkan strategi awal dulu. Nampak tak? Apa yang ada sekarang adalah telah bertapak kuat. Dia telah bertapak kuat di Malaysia. Akarnya telah menjalar dalam kehidupan ramai orang. Dia telah masuk dalam kehidupan mereka-mereka yang buat keputusan untuk negara. Mereka-mereka yang terlibat dalam perundangan negara. Mereka yang terlibat dalam ekonomi negara. Dia dah masuk dan berakar kuat. Kenapa? Sebab kita leka dengan perebutan kuasa. Kita leka dengan berfikir tentang diri sendiri. Kita leka dengan tenggolok kita. Kita leka untuk fikir perut kita. Nabi ajar tentang ummah. Nabi ajar tentang kasih sayang. Nabi ajar tentang persaudaraan. Nabi ajar, semua tu kita tolak. Semua tu kita ketepikan. Semua tu kita pinggirkan. Ini yang menyebabkan banyak pemikiran-pemikiran yang merosak Islam telah bertapak kuat dalam kehidupan kita. Satu, kita tengok, kita tak tahu, walaupun orang tu terang-terang tentang Islam, tetap kita kata mereka baik. Tetap kita julang dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu, saya mohon, kita ada beberapa ustaz yang mempunyai kepakaran dalam bidang ni. Ketengahkanlah. Tapi Malaysia ni dia payah sikit. Sebab dia melibatkan perkara-perkara yang pertama, human rights. Yang kedua ialah tolerance. Kita nak nak jaga hati-hati orang lain. Tak boleh. Sometimes kita kata ada elemen rasis. Semua ni sebenarnya perlahan telah menutup kehidupan, menutup perjuangan dalam Islam. Ia mencekam kita. Sebab tu bila orang Islam nak cakap, semua rasis. Tapi orang lain cakap, it's okay. Ini masalah kita. Kan, kalau kita cakap, ini boleh digunakan untuk akta hasutan. Kan? Di akta hasutan selalu digunakan untuk orang yang jiwanya nak selamatkan agama. Subhanallah, wallahu alam. Kan? Mudah-mudahan kita ada ustaz-ustaz yang, saya tak ada kepakaran dalam bab tu. Saya minta ustaz-ustaz, mereka-mereka yang mempunyai kepakaran, kena banyak bicara, terangkan, masuk dalam kehidupan anak-anak remaja, khususnya pelajar-pelajar universiti, khususnya pelajar-pelajar menengah atas. Kena terangkan. Ini bukan sesuatu perkara yang boleh disembunyikan. Sudah tiba masa kita bercakap tentang kebenaran. Sudah tiba masa kita bercakap tentang sesuatu yang hak. Kan? Subhanallah. Soalan Daripada Rabiatul Adawiyah. Ya. Minta Paris ulas sikit isu sajat. Dia kata mungkin lebih baik dia keluar agama sebab ramai kecam dia memburukkan Islam. Ada dua lah. Ada dua. Pendapat saya ni saya terletak pada dua. Saya bukan orangnya. Kan? Tapi saya nak cakap ada dua perkara. Pertama, dalam dakwah, kita kena hikmah. Kita tak nak jadi macam tu. Nampak tak? Kita nak dakwah secara hikmah sebab kita tak nak kita hilang umat Islam. Nabi terlalu mencintai umat dia. Satu, setiap umat Muhammad itu diuruskan dengan baik. Nabi sungguh-sungguh. Satu, bila jenazah orang Yahudi lalu depan Nabi, Nabi sedih. Sahabat tanya, ya Rasulullah, itu bukan orang Islam, itu orang Yahudi. Nabi kata, itu umat aku. Maka cinta Nabi, walaupun dia kafir, tapi Nabi cinta. Nabi terkilan sebab tak dapat sampaikan dakwah, tak dapat sampaikan kebenaran. Kalau sampai pun Nabi terkesan kerana dia hidup dan berakhir sebagai orang yang tidak beriman. Nampak tak? Satu, isu yang pertama tentang sajat dan juga rakan-rakan sekutunya, kan, adalah kita kena sampaikan dakwah, kita kena dekat. Kalau dakwah dah berterusan dijalankan dan dia masih macam tu, kan, yelah, logiklah kalau kita perang dia, kan. Tapi dakwah kena jalan dulu, dakwah kena sampai dulu, kan. Nombor dua, kan, bagi saya kes sajat ni, kan, kita telah beri dia untuk berkarya seluas-luasnya. Itu menyebabkan dia besar kepala. Nampak tak? Kalau usaha lebih awal dilakukan, setiap orang yang LGBT ni kita tangkap dan kita dakwah, saya rasa suara mereka tak sampai ke tahap macam ni. Dan nantinya akan banyak
orang-orang persatuan-persatuan NGO yang tidak menyebelahi Islam akan bersuara atas nama human rights. Itu yang menyebabkan kita, dan mereka bercakap atas tiket kebebasan bersuara yang mana akan masuk campur tangan orang-orang barat, orang-orang timur, siapa pun mereka yang bukan Islam. Nampak tak? Mereka tunggu je. Mereka berada di pintu sempadan, mereka berada di pintu lapangan terbang, mereka berada di pintu-pintu sempadan negara untuk masuk menyerang kita. Nampak tak? Satu, kita kena bijak. Satu, pemimpin-pemimpin negara, kan, tolonglah ambil berat benda ni. Kan? Sebab apa? Sebab kalau kita tak uruskan dengan bijaksana, ia akan melahirkan lebih banyak sajat dalam kehidupan umat manusia, khususnya Melayu. Kita jumpa ke orang macam ni tahun 70-an? Masa kita tahun 80-an, kita jumpa ke maknya yang bertukar jantina ni dengan berani bersuara? Tak jumpa. Kawan-kawan kita kat sekolah, semuanya kita jadi bahan. Kan? Tak berani dia bersuara. Nampak tak? Kita tak akan benarkan dia bersuara. Malah kita tak akan lantik dia jadi pemimpin pun. Nampak? Tapi hari ni terbalik. Hari ni semuanya huru-hara. Nampak tak? Malah sajak bisnes ni makin menjadi, dan ada orang percaya pada dia. Kan? Sedangkan mungkin saja istiraj, kita takut. Kan? Keburkaan Allah, kemarahan Allah, tapi Allah bagi dalam bentuk kekayaan. Bagi orang faham, dakwah lah. Kan? Saya pernah dekat dengan Safi Ilyas. Sajak saya tak pernah dekat. Saya pernah dekat dengan Safi Ilyas. Ya betul, dakwah bukan mudah. Kan? Tapi usaha kena berterusan. Nampak? Faham ke faham? Kan? Kesilapan kita benarkan orang macam Sajat, kan, berkarya seluas-luasnya, bersuara dengan suka dia, kan. Maka bila dia dah terlalu popular, maka dia dilindungi oleh banyak badan NGO yang tidak berteras ke Islam. Satu, dia berani bersuara, bercakap. Saya tak baca lagi laporan dia, saya tak baca, wallahu a'lam, saya tak kata itu betul atau tidak. Tapi kalau dia berbicara tentang asrat yang keluar agama, subhanallah, kan, kita bimbangi itu boleh membawa kepada kemurtad. Sebab tu orang agama kena campur. Jangan cakap je lah. Isu dia kat Mekah dulu tak settle. Saya tak tahu kenapa kita lambat bertindak. Lambat sangat bertindak. Nampak tak? Kan? Tapi orang macam kita ni kalau cakap silap kan berdezuk kena tangkap. Kan? Orang macam Sajat, siapa belakang dia kita tahu kan. So ambillah tindakan. Adillah untuk agama ni. Sebab Sajat ada banyak pengikut. Kalau kita benarkan dia berkarya, kita benarkan dia bersuara, saya takut lebih ramai orang macam Sajat akan dilahirkan. Tolonglah Safi Ilyas bercakap tentang pembedahan sana pembedahan sini. Kita benarkan dia bercakap. Kan, kita benarkan, tidak ada usaha ke untuk ambil dia, kan, tak ada usaha ke untuk dakwah dia, kan, subhanallah, kan. Allah sekejap okey, 1 jam dah nak habis dah sikit. Okey, sahabat-sahabat, faham kan? Mudah-mudahan Allah berkati kita, insya-Allah. Faham ke faham? Kan, kita ulas lagi tentang isu Sajat ni, kan, kita jadikan tajuk lah supaya lebih ramai orang datang, dia faham apa cerita ni. Kan, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham sahabat-sahabat? InsyaAllah. Kita tak nak anak-anak kita terperangkap dengan dunia kacau bilau ni. Tinggalkan nombor telefon, kan, kita jadi orang yang ada ilmu, kita jadi orang yang ada knowledge untuk bantu keluarga kita, kan. Sebab tu saya kata itu, kan, ada banyak orang dia kata saya terperangkap dengan jiwa seorang perempuan. Allah jadikan saya lelaki, tapi sebenarnya hakikatnya saya seorang perempuan. Bukan macam tu, kan. Itu adalah satu dakwaan yang salah, kan. Dalam kehidupan bukan itu yang patutnya diketengahkan. Allah dah takdirkan, itulah takdirnya. Apa yang Allah telah tetapkan itu. Ada benda yang tak boleh ubah, ada benda boleh ubah. Kemiskinan kita boleh ubah jadi kaya, tapi jantina tak boleh ubah. Kita suka-suka ubah tak boleh. Itu adalah salah sama sekali. Melibatkan hukum tu, melibatkan akidah. Allah SWT wa SWT. So jom tinggalkan telefon. Mudah-mudahan lebih ramai orang dapat hadir program saya 888. Dan ini salah satu cara untuk kita kutip dana untuk madrasah. 888 kita ada seminar online, program kekeluargaan kita. Tapi seminar online, anda duduk kat rumah, dengar kita ada timbal balik, kita ada soal jawab dan sebagainya. Kita ada beberapa versi yang kita buat, dan pada waktu yang sama, kan, anda bayar yuran tadi, duit-duit tu akan dimanfaatkan untuk pembangunan madrasah saya. InsyaAllah, jaga diri baik. Saya undur diri. Mudah-mudahan Allah berkati perjuangan kita. InsyaAllah, kan, sebar-sebarkan video ini. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tabarakallahu minkum.